Kisah ini berlaku kepada abah saya. Kisahnya begini. Sejak kecil, saya ini sering melihat abah mencari burung. Ketika itu tahun 1970-an dan kami tinggal di sebuah kampung yang terletak di jalan besar menuju Pekan Labis, Segamat Johor. Hobi abah ni pula, yang orang kampung panggil sebagai Wak Gimin, ialah mencari burung. Pagi abah menoreh getah. Petang atau pada hari-hari tidak menoreh, abah akan pergi memingkap burung merbuk, tekukur, punai, serindit, bayan dan sebagainya lah. Malam pula, abah mendekut burung ruak-ruak pula. Saya sering juga mengikut abah masuk ke hutan dan belukar untuk mencari burung. Memang seronok, cuma kena banyak sabar lah. Tambahan pula, dalam hutan pun kadang-kadang ada makhluk lain yang mengganggu. Pernah saya melihat lembaga hitam dipenuhi bulu setinggi pokok balak berdiri sambil mengangkangkan kaki. Lembaga itu melarikan diri sebaik saja abah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan menghembuskan ke arahnya. Saya juga pernah melihat kerlipan api berlegar-legar di dalam hutan sewaktu kami tersesat semasa memburu pelanduk dan ayam hutan. Dari hanya sebesar guli, kerlipan itu kemudiannya membesar sehingga menjadi sebesar bola dan seterusnya sebesar dulang. Ia bergerak ke atas dan ke bawah sejauh lebih 100 meter sebelum terpadam secara tiba-tiba. Tetapi, itu semua tidak semisteri yang berlaku semasa abah mencari burung but-but. Anda tahu tak burung but-but itu apa? Burung ni saiznya lebih besar daripada burung punai. Bulunya pula hitam, tapi kedua-dua sayapnya coklat merah. Ianya tinggal di dalam semak, lalang dan belukar. Dan ianya berbunyi, but, 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 but. Lebih kurang macam itulah ya. Kalau bernasib baik, kita boleh melihat burung ni terbang rendah dan kemudian turun ke dalam belukar. Satu hari, ketika usia saya 13 tahun, abah mencari burung but-but ni untuk dibuat ubat. Ini memanglah mata pencarian abah sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, selepas minggu masuk ke belukar lebih kurang 200 meter dari rumah kami untuk mengendap burung but-but, abah tidak pulang ke rumah. Selalunya abah mengendap but-but pada pukul 4.30 petang dan balik lebih kurang pukul 6. Tapi hari itu, sampai ke maghrib, abah masih lagi tak balik. Kami ni dah bimbang bukan kepalang. Bila malam, abah masih lagi tak pulang. Emak minta penduduk kampung tolong carikan abah. Orang kampung terpaksa pulang dan operasi mencari terpaksa dihentikan sebab hujan turun agak lebat. Esoknya pula, penduduk kampung dengan bantuan pihak polis teruskan lagi usaha mencari di dalam belukar berdekatan. Namun hingga ke malam, abah masih lagi tak dijumpai. Misterinya, abah dijumpai keesokan harinya di dalam kebun getah sebuah kawasan Felda yang terletak 5 km dari belukar tempat abah mengendap but-but. Abah dijumpai oleh seorang penduduk Felda yang sedang menoreh getah. Ketika dijumpai, abah ni sedang terbaring di tepi paya kebun getah dalam keadaan yang amat menyedihkan. Kedua-dua kaki abah ni patah di bahagian lutut. Kedua-dua tangan pula bengkak dan terpeyuh ke belakang, seperti bahu dan sikunya telah dipulas-pulas oleh seseorang. Peneroka tersebut segera membuat laporan di balai polis kerana dia tak mengenali abah. Balai polis itulah yang kemudiannya memberitahu kami tentang perkara tersebut. Semasa dibawa pulang, keadaan abah sangat teruk. Kedua-dua kaki dan tangannya membengkak. Badan abah penuh dengan kesan gigitan semut serta luka-luka seperti dicakar kuku yang tajam. Abah juga meracau. Maafkanlah aku. Maafkan aku. Aku tak buat lagi. Janganlah patahkan kaki aku. Jangan patahkan kaki dengan tangan aku ni. Jangan. Jangan. Kenapa yang abah meracau macam tu? Mungkin fikiran abah separuh sedar. Tapi kenapa hanya perkataan itu yang diulang-ulangnya? Pelik betul lah kami rasa. Kami mula mengesyaki sesuatu. Apatah lagi, sewaktu dirawat di hospital pun abah masih lagi meracau hal yang sama. Setelah beberapa minggu dirawat di hospital, abah pulang dalam keadaan yang bertongkat. Kaki dan tangan abah berbalut simen. Di mulut abah pula tak lekang menyebut, "Aku dah takkan cari but-but lagi.
Aku takkan sesa but-but lagi. Abah juga minta supaya kerusi malasnya diletakkan di tepi tingkap supaya dia dapat melihat belukar dan semak samun yang terdapat di tanah lapang sekitar rumah kami. Melihat burung but-but terbang dan turun ke dalam belukar, Abah terus mengulang janjinya tidak akan mencari dan menyeksa burung berkenaan. Dalam masa yang sama, Abah selalu berpesan kepada kami supaya tengok-tengokkan adik bongsu kami, iaitu Zaini. Kata Abah, dia risau kalau jadi apa-apa pada Zaini. Peliknya, bila kami tanya kenapa, Abah hanya gelengkan kepala. Hanya selepas minggu, itu pun setelah kami puas memujuk, barulah Abah membuka mulut, menceritakan apa yang telah terjadi pada diri dia. Kata Abah, petang hari kehilangannya tu, Abah pergi ke sarang but-but dan mematahkan leher anak burung tersebut yang baru tumbuh bulu pelepah. Tentu anda bertanya kan, kenapa Abah saya buat begitu? Memang kejam kan? Untuk pengetahuan anda, memang begitulah petua dan amalan yang dilakukan untuk membuat minyak urut burung but-but. Mula-mula kita kena hendap ibu burung but-but yang turun ke belukar. Burung ni, sebaik turun ke tanah, ia akan menyelinap di sebalik lalang sebelum berjalan pergi ke sarangnya yang dibuat di celah-celah ranting pokok. Perkara inilah yang perlu kita lakukan sebab biasanya burung but-but tidak terus turun ke sarangnya. Jadi kita kena hendap jejaknya supaya kita tahu di mana sarang itu dibuat. Selepas tahu di mana letaknya sarang tu, kita tunggu pula si ibu terbang mencari makanan. Pada waktu itulah Abah pergi mematahkan sebelah kaki anak burung tadi yang sedang menciak-ciak. Si ibu burung pula bila dia balik, ia akan terbang keluar semula untuk mencari ubat bagi mengubati kaki anaknya yang patah tadi. Tak ada siapa yang tahu ubat yang burung but-but berikan. Tapi, kaki anaknya yang patah tadi akan sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Proses seterusnya, Abah patahkan pula kaki yang sebelah lagi. Seperti sebelum ni, si ibu akan keluar lagi mencari ubat apabila melihat sebelah lagi kaki anaknya patah. Begitulah yang dilakukan oleh Abah pada hari-hari berikutnya. Abah patahkan sebelah kepak, kemudian kepak yang satu lagi. Setelah itu pula dipatahkan pada tulang belakangnya. Sampailah pada hari terakhir, apabila Abah pergi ke sarang berkenaan untuk melihat leher anak burung itu, burung yang telah Abah patahkan pada hari sebelumnya tu, Abah merancang, hari itu Abah akan ambil sarang dan anak burung tersebut. Anak burung but-but itu akan Abah sembelih, kemudian dilayur untuk mendapatkan minyaknya. Minyak itu seterusnya dicampur dengan macam-macam herba untuk dijadikan minyak urut. Dalam pembuatan minyak tersebut, dipercayai ramuan ubat patah itu telah pun dimasukkan oleh si ibu burung pada bahagian-bahagian tulang anaknya yang telah pun sembuh daripada patah. Malah, khasiat ubat patah juga terdapat dalam tubuh burung itu serta sarangnya sekali. Ketika itu pukul 3 petang, tapi sampai sana Abah terkejut. Sarang burung tu dah tak ada. Abah terpinga-pinga. Memang tak mungkinlah ada orang lain sebab cuma Abah saja yang tahu membuat minyak but-but di kampung kami. Seekor burung but-but tiba-tiba melayang turun tidak jauh daripada Abah dan hilang di dalam semak samun. Abah tahu itulah burung but-but yang selalu dilihatnya. Namun apabila Abah mengendap, didapatinya burung itu berdiri sahaja seolah-olah menanti kedatangannya. Abah marah setapak. Burung itu pun marah sedikit, kemudian berhenti. Burung itu bagaimanapun akan terbang apabila Abah terlalu hampir. Anehnya, ia terbang dekat sahaja sebelum turun ke tanah semula seperti mengajak Abah mengikutnya. Abah terus mengejar dan ia berlaku berulang-ulang kali. Abah hanya mula berasa pelik apabila dia masih tidak sampai ke sarang burung itu sedangkan dirinya sudah jauh meredah belukar. Ketika itu matahari sudah merangkak turun, lebih kurang pukul 6 petang. Di kiri dan kanan hanya belukar, tidak kedengaran langsung bunyi kenderaan atau bumbung rumah. Abah mahu segera mencari jalan pulang, namun baru hendak melangkah. But, but, but. Lebih kurang macam itulah bunyi dia, ya. Burung itu berbunyi seperti meminta Abah supaya jangan pulang lagi. Abah terus melangkah hinggalah matahari hilang dari langit. Waktu itu Abah dah tahu, dia telah diperdayakan oleh burung tersebut. Abah meraba-raba di dalam gelap. Kali ini Abah tak mahu lagi mengikutnya. Abah mahu mencari jalan keluar. Namun semakin Abah berjalan, tangan dan kaki Abah semakin teruk dicucuk duri, lalang dan ranting. But, but, but. Burung itu terus berbunyi. Apabila Abah mendekatinya, kedengaran bunyi ia terbang ke satu arah yang nun jauh di sana yang kelihatan ada pancaran cahaya api
seperti datangnya dari sebuah rumah. Abah mengekori burung tersebut, namun selepas berjam-jam berjalan masih tak sampai juga. Jarak ke rumah tersebut seperti tidak berubah. Abah dah terlalu letih, lantas dia tertidur di atas tanah. Apabila dia terjaga esoknya, Abah lihat matahari sudah terpacat di atas kepala dan dirinya berada di dalam belukar berhampiran kampung kami, tidak jauh dari pokok tempat burung but-but tersebut membuat sarang. Tambah mengejutkan Abah, burung but-but itu berdiri di atas tanah seperti sedang menanti dirinya. Kali ini Abah tidak mengendahkannya. Abah mahu keluar dari belukar itu dan pulang ke rumah. Peliknya, belukar itu menjadi terlalu semak, langsung tidak ada denai menuju ke kampung kami. Mau tidak mahu, Abah berpatah balik ke tempat mula-mula tadi. Burung but-but masih di situ dan kali ini terdengar pula bunyi anaknya menciap-ciap. Abah meluru ke arah bunyi anak burung tersebut, tapi dia tak jumpa. Peristiwa semalam berulang, Abah akhirnya sesat, tidak tahu dia berada di mana. Malam itu Abah mengalami peristiwa yang menakutkan. Sewaktu terbaring keletihan di atas tanah, Abah terasa dirinya dicakar dan dipagut oleh sesuatu yang amat tajam, seperti kuku dan paruh. Anehnya, Abah tidak dapat melihat apa-apa di sekelilingnya kecuali bunyi burung but-but yang cukup banyak, seperti ribuan ekor jumlahnya. Lewat malam, ketika Abah sedang tidur, dia bermimpi lembaga-lembaga hitam bersayap datang mematahkan kedua-dua belah tangan dan kakinya. Abah menjerit kesakitan dan akhirnya tidak sedarkan diri hinggalah dia ditemui di dalam kebun getah tersebut. Namun apa yang kami pelik, tempat Abah ditemui itu terletak di seberang sungai yang lebarnya lebih kurang 15 meter dan menyempadani di antara kampung kami dengan hutan serta belukar kampung bersebelahan. Kami tertanya-tanya macam mana Abah boleh seberangi sungai tersebut. Sampai sekarang, Abah akan menjadi sebab kalau melihat gambar ataupun program televisyen yang memaparkan imej anak-anak burung. Abah akan menjadi melabegi marah kalau kami sakiti haiwan, lebih-lebih lagi yang masih kecil lagi. Abah juga sentiasa bimbangkan keselamatan Zaini. Kalau jadi apa-apa padanya, Abah akan berasa cukup sedih. Inilah balasan atas apa yang Abah buat dulu, kata Abah sambil menangis. Apabila suatu hari, adik bongsu kami itu jatuh dari basikal dan patah kaki serta tangan kanannya. Ini adalah pengalaman ketika saya melahirkan anak pertama dahulu. Kisah ini berlaku di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Tak perlulah saya bagi tahu hospital yang mana tu secara spesifik, okey? Nanti tak pasal-pasal pula hospital tu kena boykot pula. Apa yang hendak saya kongsikan adalah pengalaman malam selepas saya melahirkan Frida Lin, iaitu anak sulung saya. Anak saya ni dilahirkan pada pukul 7.44 malam. Setelah segalanya selesai, anak saya dibawa oleh jururawat. Mereka jadi caretaker bayi saya. Penjagalah ya. Saya pula dibawa ke bilik Primrose. Bilik single itu memang luas. Ianya dilengkapi sebuah katil, 4 buah kerusi, 2 sofa single, sebuah sofa yang panjang, meja kopi, wardrobe, set TV dan minibar. Di situlah keluarga dan saudara mara kami menanti. Malam itu, saya dan suami memang keletihan. Saya letih kerana baru saja melahirkan anak. Suami pula letih kerana dari selepas Isyak, dia sibuk melayan saudara mara dan sahabat andai yang tak putus-putus melawat. Setelah semuanya pulang, barulah ada masa untuk kami berehat. Saya berbual-bual dengan suami sebentar. Lama-kelamaan, saya rasa saya bercakap seorang diri. Rupa-rupanya suami saya dah pun tertidur. Dia terlelap di sofa panjang tu. Melihatkan suami saya dah lena, saya mulalah menutup mata. Selepas kira-kira 15 minit, setakat mata sahaja yang tertutup, lelapnya tidak juga. Padahal suasana bilik agak gelap. Ia hanyalah diterangi dengan cahaya yang samar-samar lampu dari luar bilik yang masuk melalui celah-celah langsing pada bahagian cermin pintu bilik. Dalam pada saya menutup mata tu, tiba-tiba katil saya terasa digoyang. Saya buka mata. Yang peliknya, suami saya nyenyak lagi tidur di sofa. Sudah. Siapa pula yang goyang? Kalau suami saya sedang tidur di sofa, siapa pula yang buat ni? Saya mula tak sedap hati. Sepanjang saya buka mata,
Saya tak ada rasa pula ada terasa katil tu digoyang. Lama jugalah saya tunggu, tetapi tak ada pun apa-apa yang berlaku. Saya menutup mata semula. Entah bila masa saya tertidur, saya pun tak pasti. Saya tersedar apabila terasa katil digoyang dengan agak kuat. Saya membuka mata dan melihat jam pada handphone. Pukul 1.34 pagi. Saya lihat kelibat suami berada di hujung katil sebelah kaki saya. Ada apa, abang? Soalan saya tak dijawab. Saya memandang tepat padanya dan bertanya lagi. Kemudian saya dengar ada bunyi dengkuran. Saya terfikir, siapa pula yang berdengkur sedangkan suami saya berada di hujung sebelah kaki katil saya. Saya menoleh ke arah sofa. Dalam kesamaran cahaya bilik tu, saya yakin ada orang yang baring di situ. Sudah tentulah suami saya. Kalau macam tu, siapa pula yang berdiri dekat ujung katil saya sekarang ni? Abang, bangun bang, abang. Sementara itu, tubuh yang berada di hujung katil saya tadi tu masih lagi tak berganjak. Kenapa Lisha? Kenapa? Soal suami saya sebaik saja terjaga. Saya tak dapat menjawab pertanyaannya. Hanya menuding jari ke arah kelibat tadi sambil muka saya memandang suami. Tak beranilah saya nak memandang susuk tubuh yang tak berapa jelas yang berdiri di hujung katil tadi. Apa tu? Apa tu? Itu suara bini dia. Apa tu? Mana? Lisha tunjuk apa ni? Suami saya bertanya lagi sambil menuju ke arah dinding untuk memasang lampu bilik. Sebaik suami melangkah, susuk tadi hilang serta-merta. Bersungguh-sungguh saya ceritakan apa yang saya nampak. Malangnya suami saya ni tak percaya. Jawapannya mudah. Saya ni kemenatan. Perasaan terganggu menyebabkan tidur saya pun terganggu juga. Saya pula tak merasa macam tu. Berkenaan susuk tubuh yang saya nampak tu, walaupun kurang jelas, saya yakin dia itulah yang menggoyangkan katil saya. Rupa-rupanya jeritan saya tadi tu didengari oleh jururawat yang bertugas. 3 orang jururawat datang ke bilik Primrose. Ketiga cuba menerangkan apa yang saya nampak. Suami memotong cakap saya. Suami hanya kata tak ada apa-apa. Saya ni hanya mengigau. Sesudah 3 orang jururawat itu keluar, saya cuba meyakinkan suami apa yang saya alami dan nampak tadi. Suami mencadangkan agar lampu bilik ni dipasang ketika tidur. Kalau apa-apa, keadaan tenang. Tenang pula dah. Kalau apa-apa, keadaan terang. Senang juga nampak. Disebabkan sofa panjang tu agak berat, suami menyusun 4 buah kerusi secara berjajar untuk dijadikan tempat tidur. Kemudian dirapatkan ke katil. Sekarang ni, walaupun suami tak tidur sekatil dengan saya, sekurang-kurangnya dia berada betul-betul di sebelah saya. Sebelum tidur, kami berborak di dalam cahaya lampu yang terpasang. Sekali lagi, tiba-tiba saya bercakap seorang diri kerana suami saya telah pun terlelap. Suami saya memang macam tu, cepat sangat terlelapnya. Melihatkan dia sudah terlelap, saya juga memejamkan mata. Saya tersedar lagi bila terasa kaki saya digoyang oleh seseorang. Saya buka mata. Suami saya berdiri di hujung kaki. Namun begitu saya tidak nampak wajahnya dengan jelas kerana bilik gelap. Pelik betul. Siapa pula yang padamkan lampu? Bukankah tadi saya dan suami tidur dalam keadaan bilik yang terang benderang? Mungkinlah suami yang memadamkannya selepas saya terlelap. Fikir saya lah. Kenapa ni bang? Soalan saya tidak dibalas oleh suami. Dia hanya diam. Entah macam mana saya terpaling ke arah susunan kerusi di sebelah saya. Ada orang baring dekat situ. Dan memang dia adalah suami saya. Selepas tu saya menjerit panggil suami saya. Jeritan saya itu membuatkan suami tersedar. Ketika itu juga dia turut menjerit. Tak tahulah sama ada dia menjerit kerana terkejut atau kerana takut. Kemudian suami meluru ke dinding untuk menghidupkan suis lampu bilik. Serentak dengan itu, susuk seseorang tadi terus gaib. Tap! Lampu kini terpasang. Saya terus menjerit dan menangis. Selang beberapa ketika 3 jururawat tadi datang ke bilik kami. Setelah keadaan tenang, saya menceritakan segalanya. Kali ini saya cerita saya ini disokong oleh suami. Dipendekkan cerita, kami minta dipindahkan ke bilik lain. Dari bilik Primrose ke bilik Daffodil. Apa yang ada pada Primrose, ada juga pada bilik Daffodil.
Bezanya, ianya lebih menarik kerana ia menghadap ke arah pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Ni hospital mana ni? 3 jururawat mengemas bilik dafodil. Saya hanya berbaring di katil sambil menonton TV. Setelah 3 jururawat itu keluar, saya dan suami bercerita tentang apa yang dialami tadi. Agaknya memang bilik tadi itu berhantu kot. Kalau cuma perasaan saya saja, tak mungkinlah suami saya pun nampak apa yang saya nampak. Betul kan? Saya discharge keesokan harinya pada pukul 12 tengah hari. Sebelum keluar hospital, saya dan suami sempat bertemu dengan 2 jururawat yang menjaga saya, iaitu Faizah dan Syikin. Saya mengucapkan terima kasih dan bertanyakan kepada mereka, siapa perempuan yang keluar dari bilik dafodil semasa kami baru hendak masuk ke bilik itu malam tadi. Mereka berdua kata, tak ada sesiapa. Memang tak ada pesakit yang duduk di bilik itu sebelum saya. Saya terdiam. Apakah mereka tak nampak? Pelik sungguh. Suami terkejut dengan pertanyaan saya kepada jururawat tersebut. Dia sendiri pun tak nampak siapa yang keluar dari bilik dafodil itu pada malam tadi. Ya Allah, ini bermakna hanya saya sahaja yang nampak. Ada sesuatukah dalam bilik dafodil? Ada sesuatukah dengan hospital ni? Ketika suami sibuk menguruskan hal-hal discharge dan billing di hospital, saya minta Faizah dan Syikin sampaikan salam kepada Amalina kerana menjaga kami. Mendengarkan nama Amalina, kedua-dua jururawat itu berpandangan sesama sendiri, semacam keheranan. Mereka tanya, macam mana saya tahu Amalina tu? Saya kata saya tak tahu. Saya tahu pun melalui tanda nama di bajunya saja. Lagipun Amalina memang tak pernah pun bercakap dengan saya. Sekali lagi, kedua-dua jururawat itu terkejut. Mereka kata, sudah 2 tahun Amalina ni meninggal dunia. Dia meninggal akibat kemalangan dalam perjalanan menuju ke hospital tempat mereka bekerja sekarang. Jadi, jururawat yang ketiga tu siapa? Padanlah, selama ini Amalina ni tak pernah pun bersuara. Dia hanya buat kerja sambil sesekali tersenyum. Rupa-rupanya Amalina tu... Samti sambung ambilong. Misteri Amalina sudah terjawab. Masih ada lagi misteri yang bingung kami memikirkannya. Siapa kelibat yang saya dan suami nampak ketika berada di bilik Primrose? Faizah dan Syikin tidak dapat memberikan jawapannya. Pihak pengurusan hospital tersebut juga gagal memberikan jawapan yang munasabah bila ditanya oleh suami. Banyak sungguhlah perkara pelik yang berlaku di hospital tu. Untuk anak yang kedua, saya tak akan bersalin lagi ke hospital tu. Walaupun servis yang diberikan oleh kaki tangannya sangat-sangat memuaskan.